Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya sesungguhnya berjayalah, beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Tentang kekhusyukan ini, di antara para ulama ada yang menjadikannya sebagai sebahagian daripada pekerjaan-pekerjaan hati. Maka kekhusyukan yang didatangkan yang dibawa oleh ulama-ulama sufi, kekhusyukan di dalam sembahyang itu adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa seorang yang khusyuk di dalam sembahyang datang di dalam hatinya merasa takut kepada Allah, sehingga dia sudah tidak memandang yang lain ketika sembahyang, apa-apa yang berkaitan dengan perkara yang selain daripada akhirat. Maka inilah yang dimasukkan dalam satu hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak merasa kamu melihat Allah, maka ketahuilah, biar kamu rasa kamu diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhusyukan ini adalah mendatangkan rasa takut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan sembahyang. Namun demikian, ulama itu perbahasan daripada ulama sufi, ulama tasawuf, ulama-ulama fiqh mendatangkan khusyuk secara zahir. Seperti khusyuk itu apabila seorang itu sembahyang, maka tubuh badannya itu tetap tidak bergerak ke kiri kanan, hanya memandang kepada tempat sujud. Kemudian ketika mana ia sembahyang, dia memahami apa yang ia baca. Ketika mana dia sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka di dalam hatinya mendatangkan segala puja dan puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang pemurah lagi maha mengasihani, sampai kepada akhirnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala kemuliaan, segala keberkatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendatangkan apa yang ia baca supaya dia faham dan dia menyibukkan dengan perkara itu. Maka sebahagiannya mengatakan itu sudah khusyuk mengikut kedudukan orang. Maknanya secara kesimpulan, seorang yang khusyuk di dalam sembahyang berusaha sedaya upaya ketika mana dia sembahyang tidak menyibukkan kepada urusan yang selain daripada akhirat. Adapun dia menyibukkan urusan akhirat, sehingga ada ulama mengatakan ketika aku berdiri, aku merasakan di bawah tapak kakiku ada siratal mustaqim, di hadapannya ada neraka, di kiri kanan adanya syurga, di belakang ada malaikat maut. Sehingga aku merasakan bahawa itulah sembahyangku yang terakhir. Maka kata ulama, menyibukkan diri di dalam hati mengenai akhirat ketika sembahyang
masih lagi termasuk di dalam kekusyukan sembahyang mengikut kadar-kadar yang tertentu. Ulama sufi tasawuf antaranya Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lain, kekusyukan di dalam sembahyang membawa perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia berdiri, dia mengetahui di hadapan siapa yang dia berdiri. Maka ketika itu sudah pasti dia tidak mengambil berat yang lain, hanya menumpukan di hadapan Rabbul Jalal Jalla Jalaluh, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain menjadikan sebagai sebahagian daripada pekerjaan anggota badan. Ulama sufi membahaskan pekerjaan khusyuk, pekerjaan hati. Ulama fiqh membahaskan pekerjaan khusyuk adalah pekerjaan anggota badan. Maka yang dikatakan khusyuk ini adalah pandangan ulama fiqh. Ingat kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Lalu dikatakan bahawa seperti apa? Seperti tenang ketika mana beribadah, ketika berdiri dengan tegak. Para sahabat Nabi, mereka sembahyang tengah hari di hadapan Kaabah, burung tenggek atas kepala. Maka dikatakan burung itu menyangka bagaikan pagar di atas kepala sahabat Nabi. Nak khabar berdiri sahabat Nabi macam ke pagar, duduk tegak begitu. Maknanya, maka dikatakan khusyuk adalah ketenangan, yakni tidak berpaling dan tidak bersenda-senda ataupun tidak bermain-main ketika mengerjakan solat. Mereka berpendapat, mereka berselisih pandangan, berbeza pendapat tentang kekhusyukan, tetapi adakah dan selain itu adakah ia ini menjadi fardu dalam sembahyang, tak khusyuk tidak sah, ataupun dia sebagai keutamaan afdal saja, tak khusyuk pun sah sembahyang. Itu pula dibahas oleh para ulama. Maka mengenai khusyuk ini kedua-duanya benar. Maka dari segi zahir memandang kepada anggota yang tenang, sembahyang tetap tubuh badan. Tetapi dari segi batin, yakni mendatangkan rasa takut dengan menyibukkan diri, menyibukkan hati dengan perkara yang berkaitan dengan akhirat. Ataupun hanya memikirkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berpegang dengan pendapat yang pertama itu macam mana? Yang mengatakan rasa takut itu, lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang sembahyang itu, Allah berfirman, aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati aku. Dengan arti kata ingat kepada Allah tu dalam keadaan zikir. Dan lawan pada zikir ingat, lawan pada ingat itu lalai. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai. Maka dikatakan bahawa apabila kita sembahyang berdasarkan kepada ayat ini, orang yang takut pada Allah dia pasti ingat Allah. Maka katanya sembahyang itu khusyuk membawa kepada ingat kepada Allah. Namun berdasar ayat ini, ulama fiqh kata begini, aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan kamu ingat aku. Maka berdasarkan hadis yang lain, ada orang yang dapat penuh, ada orang yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/8. Maka berdasarkan itu menunjukkan bahawa sembahyang seseorang itu dikira banyak mana dia ingat kepada Allah. Banyak mana dia ingat. Mungkin pada rakaat pertama Fatihah ingat sikit, masa rakaat ingat sikit, yang lain lalai. Naik rakaat kedua balik ingat balik pada Allah. Aqimis salata li zikri, dirikan sembahyang dalam keadaan kamu mengingati Allah. Mengingati Allah itu mengatakan bahawa Allah mengikut ingat kamu kepada Allah. Ini pandangan ulama fiqh. Ulama sufi berbeza. Apa bezanya? Satu hari Imam Syafi'i ini bertemu dengan gurunya Syaiban. Syaiban ra'i, Syaiban pengembala kambing. Dia gembala kambing, tapi dia ini guru musyrik kepada Imam Syafi'i.
Lalu Syaiban kata, "Hei Syafi'i, mari sini. Kamu pergi sana." Imam Syafi'i pergi sana. "Kamu buat begini." Imam Syafi'i buat begini. Orang kata Imam Syafi'i ini kalau duduk di depan Syaiban macam budak-budak, sedangkan ia imam besar. Siapa Syaiban ini? Sampai Imam Syafi'i begitu. Sampailah Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid dia yang alim, bertanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, "Kamu tidak mengenali Syaiban. Kalau kamu berjumpa dengannya, kamu tidak akan dapat mendengar kecuali perkataan yang baik-baik daripada dia." Maka datanglah Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan Imam Syafi'i di hadapan Syaiban. Kata Imam Syafi'i, "Wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, bertanyalah kepada Syaiban." Imam Ahmad tengok gembala kambing nak tanya benda. Kalau ulama boleh tahan juga nak tanya. Maka dia tanyalah satu soalan mudah-mudah sahaja. Orang yang sembahyang, ketika mana dia sembahyang, dia tak ingat rakaat 3 ke 4, nak buat macam mana? Katanya Syaiban, ada 2 mazhab. Nak ikut mazhab aku ke nak ikut mazhab kamu? Imam Ahmad terkejut, 2 mazhab. Mazhab aku macam mana? Mazhab kamu macam mana? Kata Syaiban, ada pun di dalam mazhab kamu. Orang yang sembahyang, dia berfikir 3, 4. 3 pasti, 4 ragu-ragu. Maka al-yakinu, 3 pasti yakin, 4 ragu-ragu. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak dapat dihilang dengan syak. Ambil yang yakin. Maka 3 memang 3, 4 tak pasti lagi. Maka ketika dia ragu 3, 4, ambil 3. Maka tambahlah 1 rakaat dan sujud sahwi. Oh, betul lah. Dah mazhab kamu? Kata Syaiban, ada pun mazhab aku, orang itu sembahyang tidak sah. Orang itu sembahyang tidak sah. Dia adalah orang yang lalai kepada Allah. Dia berhak mendapat azab daripada Allah. Terkejut Imam Ahmad. Ada riwayat kata Imam Ahmad pengsan. Maknanya itu pandangan ulama sufi. Kita, depan kita bukan ahli sufi belaka. Buat sufi ada. Maka kita dengan menghukum secara umum dari segi sah sembahyang, mana-mana yang menepati rukun, tidak ada yang membatalkan sembahyang, tidak ada perkara yang membatalkan wuduk ketika sembahyang kamu dikira sah. Dikira sah apabila kamu sudah mencapai pembersihan hati, makam kamu semakin tinggi sampai kepada muqarrabin. Ada pun lalai itu jadi tidak sah apabila orang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dikatakan, kenapa Allah Ta'ala sebut wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Ibnu Sirin, katanya, saya diberitahu bahawa ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, satu ketika pernah Rasulullah sembahyang, tiba-tiba baginda mengangkat pandangannya ke langit. Tengok ni Rasulullah sembahyang, Rasulullah pandang ke langit. Ketika itu turun suratul Al-A'raf ayat 205, wala takum minal ghafilin, ya Muhammad, ya Rasulullah, jangan kamu jadi orang yang lalai. Maka kata ulama, ayat ini diturun kerana Rasulullah sembahyang, ketika itu pandangan Rasulullah ke langit. Sebenarnya Rasulullah orang yang paling khusyuk. Teguran itu adalah teguran untuk ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau Rasulullah pandang ke atas, Rasulullah pandang bawah, tepi kanan, Rasulullah tetap khusyuk. Bahkan Rasulullah menyatakan di dalam hadis yang lain, inni arakum min wara'i zahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Kata Rasulullah, aku mengetahui apa yang kamu lakukan di belakang aku ketika mana engkau rakaat, ketika mana engkau sujud. Bayangkanlah, Rasulullah ketika rakaat, dia tahu sahabat dia buat benda apa belakang. Ketika mana Rasulullah sujud, Rasulullah tahu sahabat benda apa buat belakang. Inni arakum, aku melihat kamu, min wara'i zahri,
apa yang berada ketika mana kamu berada di belakang aku. Iza raka'tum wa iza sajadtum, ketika mana engkau rakaat, ketika mana engkau sujud. Maknanya kalau belakang Nabi, ketika mana engkau rakaat, ketika mana Rasulullah rakaat lah. Sebab Rasulullah jadi imam. Begitu Rasulullah tahu, tapi Allah beritahu, wala takum minal ghafilin, wahai Muhammad jangan jadi kamu lalai. Nak beritahu Rasulullah tidak lalai, tapi kalaulah tidak turun ayat ini, maka menjadi sunnah pula tengok ke langit. Pakat tengok bawah mula lalai, tengok atas lagi lalai. Maknanya tengok atas, warna kipas dak musim ni, tak ingat nak buka kipas, patut panas. Maknanya jadi lalai kita kepada Allah. Tundukkan pandangan kamu pada tempat sujud. Maka Abdul Razak menambahkan, Allah memerintahkannya Rasulullah agar khusyuk dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat, ketika mana kamu sembahyang di hadapan Kaabah, nak lihat Kaabah ke nak lihat tempat sujud? Kerana orang yang melihat Kaabah itu mendapat pahala. Maka ketika mana sembahyang, nak melihat Kaabah ke nak melihat tempat sujud? Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat, ada pun di dalam sembahyang, walaupun kamu sembahyang di hadapan Kaabah, ketika sembahyang lihat tempat sujud lebih afdal daripada lihat Kaabah. Tetapi lepas sembahyang, lihat Kaabah lebih afdal daripada melihat tempat lain. Maka di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya ke langit, lalu turun ayat ini. Bila turun ayat ini, baginda serta-merta menundukkan kepalanya memandang kepada tempat sujud. Maka begitulah Allah Ta'ala mendidik umat. Zahir itu menegur Rasulullah, itu zahir. Hakikatnya mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sembahyang melihat kepada tempat sujud. Al-Hasan meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis menceritakan bahawa masalus salatil khamsi kamasalin nahrin jari ala babi ahadikum kasirul ma yatasilu fihi kulla yaumin khamsa marad wa hal yabqa alaihi minad daranin asyai'. Maka dikatakan bahawa dalam satu hadis, perumpamaan sembahyang 5 waktu seperti sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah seseorang daripada kamu. Gambarannya, depan rumah kamu ada sungai yang mengalir. Kemudian dia pun mandi di situ 5 kali sehari. Maka saya suka mengamalkan, kalau setiap kali nak sembahyang, kalau boleh nak mandi. Sebab apa? Berdasarkan hadis ini. Supaya kita sembahyang dalam keadaan segar, supaya tak ada mengantuk-mengantuk. Kerana dibaca dalam hadis, maknanya jaga-jaga mengantuk, menguap dalam sembahyang itu menyebabkan syaitan tertawa pada kita. Maka macam mana? Berdasarkan hadis ini, gambaran saja. Seperti di hadapan rumah kamu ada sungai dan kamu mandi 5 kali sehari. Adakah kotoran lagi? Dodang kotor, mandi pula. Dodang kotor, mandi pula. Sudah pastilah bersih. Begitulah sembahyang 5 waktu. Maka bersih, terhilanglah sisa-sisa dosa. Dengan sebab kita sembahyang. Tapi dosa itu dosa kecil, bukan dosa besar. Artinya sembahyang 5 waktu itu menyucikan dosa dan tidak meninggalkan sisa sedikit pun selain daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar para jemaah kita kena taubat nasuha. Contoh, boleh jadi pernah minum arak. Ini contoh je. Pernah minum arak ke, pernah berzina ke, pernah apa lagi, berjudi ke, dosa-dosa besar ni. Satu hari Nabi menangis. Datang malaikat Jibril. Kenapa menangis? Aku ingat umat aku, kata Rasulullah. Maka aku ingat umat aku ini, aku bimbang dimasukkan dalam neraka. Malaikat Jibril beritahu pada Allah,
Lalu malaikat Jibril pun beritahu pada Rasulullah, Allah berkata tentang umatmu, kalau umatmu buat dosa banyak sekalipun, tiba-tiba dia bertaubat 1 bulan, terus Allah ampun semua sekali. Rasulullah kata 1 bulan tu bimbang, lama lagi umat aku 1 bulan. Takut dalam 1 bulan tu dia terjebak balik. Lalu diberitahu lagi oleh malaikat Jibril 1 minggu. 1 minggu pun Rasulullah tak puas hati lagi. Lalu kata 1 hari. 1 hari pun Rasulullah tak puas hati lagi. Lalu dikatakan 1 jam. Rasulullah kata 1 jam pun tambah. Lalu katanya, selagi mana sempat bertaubat, walau dosa banyak, Allah ampunkan selagi mana itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat yang begitu besar. Namun jangan tunggu begitu. Kita sembahyang setiap hari, kita tambahlah sembahyang kita ni ada lekat dosa besar. Maka kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila dosa besar diampunkan, dosa kecil dihilangkan, ringan seseorang itu nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal itu diperolehi apabila sembahyang tersebut dilakukan dengan hadirnya hati, dan jika tidak, kalau tak hadir hati, bimbang nanti sembahyang akan menyebabkan tertolak, wal iyazubillah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, difardukan sembahyang, diperintahkan haji dan juga tawaf serta disiarkan ibadat hanya untuk menegakkan zikir kepada Allah. Semua kita beribadat dalam keadaan berzikir kepada Allah. Jika hal-hal tersebut tidak terdapat di dalam hati, tak kiralah sembahyang, tawaf, haji umrah dan sebagainya, serta tidak untuk mencari keagungan dan juga ketakutan pada Allah, bererti zikirmu tidak bernilai. Itulah nak bagi tahu besar kedudukan zikir. Sembahyang tak boleh tinggal dengan zikir. Saya pernah bertanya dengan guru saya. Saya bertanya bagaimana mengenai khusyuk sembahyang. Dia kata, Ustaz, masa tu saya dah kuliah dah, bukan masa belajar pondok ni. Dia kata, satu orang syekh. Dia kata, Ustaz, khusyuk ini bukan amalan zahir. Khusyuk ini amalan hati. Yang tidak khusyuk itu disebabnya hati yang tidak khusyuk. Ketika mana kamu sembahyang, kamu tidak khusyuk kerana hati kamu itu liar, banyak lagi dosa. Baik, kita tahu hati kita ini liar. Kita tahu hati kita ini ada benda yang boleh menyerang hati kita. Ketika mana kita sembahyang, tak ingat-ingat pun, tiba-tiba sembahyang ingat selalu. Orang bertanya dengan satu orang, Imam Ahmad, saya lupa dah. Dia kata, saya ini ada hilang barang, tak ingat untuk mana. Imam itu, rasanya Imam Ahmad kalau tidak silap. Dia kata apa? Dia kata, kamu pergi sembahyang. Dia pun sembahyang. Lepas sembahyang, Allah dia pada terima kasih, jumpa sarang barang. Lepas sembahyang jumpa. Macam mana imam boleh tahu kalau barang hilang tu? Kata imam tu, aku tahu dah mu ni, kalau sembahyang mu cari dalam sembahyang. Cari dalam sembahyang. Lebih cepat ingat daripada luar sembahyang. Cari. Angkat takbir Allah Akbar, setan pun kata, mu ingat tak mu tak mana? Masa mu tu, angkat baca Fatihah, rukuk Allah Akbar. Bukan mu tak kat tiang tu. Saya tengok kat tiang tu. Kalau tak ada kat tiang, kamu duduk atas meja kejap. Lepas tu pergi kat tiang tu. Mana dia tengok? Lepas mayang dia tengok atas meja kat tiang. Ada sungguh. Maknanya apa? Memang hati liar. Apa kata guru saya? Guru saya kata begini. Dia kata begini. Ingat. Pekerjaan khusyuk adalah pekerjaan hati. Selagi mana kamu tidak mengambil berat pada hati, selagi itulah kamu tidak akan dapat khusyuk. Satu. Kemudian dia kata tentang khusyuk, kamu tengok ayat Quran, aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan ingat kepada aku, dan keadaan zikir. Sembahyang kalau kamu nak khusyuk, kamu tidak ada zikir, daripada mana kamu nak dapat khusyuk? Kalau kamu tidak ada zikir. Tidak ada zikir. Kemudian ketika mana sembahyang kita sedang berlawan. Kita berlawan dengan siapa? Kita berlawan dengan syaitan. Kanzab nama dia. Dia akan bisikan. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Dia pun tanya, jalan raya ke lebuh raya?
Dia tanya, jalan yang lurus, dia kata. Lebuh raya lebih lurus lebuh raya lurus lagi daripada jalan raya biasa, dia ada kona-kona. Maknanya, jadi kita pun kata lebuh raya, ikut raya dia selalu. Sedang berlawan. Bila kita berlawan, yang pertama, kita tidak ada benteng senjata. Yang kedua, kita tidak ada latihan. Sudah pasti kita kalah. Main bola terus berlawan, berlatih tak ada. Sebab tu kita kalah. Apa latihan? Itu dipanggil riyadhah. Riyadhah tu kena zikir. Zikir ini menjadi benteng. Hati kita ini akan diserang. Kita tahu dah, kita buat satu tanaman, dekat tanaman itu kita tahu dah ada binatang-binatang perosak pada tanaman kita. Jadi nak macam mana? Buat pagar. Maka pagarlah hatimu dengan zikir sebelum kamu solat. Bila kamu sebelum solat kamu berzikir, mungkin kita tak sempat, malam-malam kita zikir dah. Untuk nak simpang kita. Malam-malam nak tidur 2,000, 3,000. Kenapa? Itu zikir kita. Untuk nak buat benteng kita nak sembahyang 5 waktu. Itu amalan orang-orang soleh. Lalu dia kata guru tu, dia kata pada saya, sebelum malam mesti ada masa kamu dengan Allah untuk berzikir. Kalau tidak, sembahyang tanpa zikir, daripada mana jalan kamu nak khusyuk kepada Allah? Kerana ini bukan amalan zahir. Ulama fiqh zahir tegak betul-betul. Tapi ulama sufi kata, ikat hati kamu dengan zikir supaya sembahyang kamu mendatangkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da." Barang siapa yang sembahyangnya tidak dapat mencegah keji dan munkar, dia sembahyang tak dapat jaga lidah. Dia sembahyang dia tak dapat menjaga perbuatan dia yang zalim tadi, ataupun dia sembahyang dia kekal buat maksiat. Lalu sembahyang itu bukan semakin dekat, dia semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ahli solat tapi kita juga jenis orang yang buat maksiat. Wal-iyasubillah. Jangan sampai kita orang solat tapi kita lepas sembahyang sama je dengan orang tak pergi masjid. Dari segi percakapan kita, nak kata-kata, nak mendapa ni, nak kutuk orang, nak tuduh orang. Kita orang masjid pergi sembahyang, kita beribadat, sembahyang jemaah, tapi tak ada beza dengan orang yang tak pergi. Yang tak pergi itu. Jadi mana yang mencegah? Tidak akan sama sebenarnya orang yang pergi masjid dengan tidak pergi masjid. Orang yang pergi masjid, orang yang beriman oleh kepada Allah. Allah akui sendiri, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang pergi ke masjid ini, Allah sendiri kata, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nak tengok orang itu keimanan dia setinggi mana, tengok dia pergi ke masjid ke tidak. Kalau dia ulang alik ke masjid, itu tanda ada keimanan tinggi. Kalau orang tu tak berapa pergi ke masjid, kurang iman dia. Sebab itu Allah sebut, innama ya'muru masajidallah, orang yang makmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tapi nak tengok macam mana? Tengok amalan dia, perbuatan dia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kamu kena bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik. Tetapi tidak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, bermakna semakin jauh daripada Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ingat para jemaah, jangan kita terlibat dengan menuduh orang. Jangan kita terlibat dengan buruk sangka pada orang. Jangan kita terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan orang lain seperti fitnah dan seumpamanya, nanti membawa sembahyang kita tidak memberi manfaat. Waliyasubillah. Abu Bakar Ibnu Abdullah berkata, anak Adam, apabila anda mahu datang kepada Allah tanpa izin, tak payah minta izin nak jumpa Allah,
dan nak cakap dengan Allah tak ada pakai perterjemahan, kamu boleh. Dah bagaimana caranya? Kamu ambil air semayang, sempurnakan wudu, kamu pergi dekat mihrab, tempat imam, di hadapan tu, di hadapan sejadah, kemudian kamu angkat takbir. Kamu semayang, itu tanda kamu datang pada Allah. Dan ketika itu kamu sedang berkata-kata dengan Allah. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kami, cakap-cakap dengan kami katanya. Kata Siti Aisyah, Rasulullah ni kalau dengan isterinya dia sangat mesra. Tiba-tiba datang waktu semayang, Siti Aisyah kata, bagaikan Rasulullah tak kenal kita. Kita pun tak kenal Rasulullah, kata Siti Aisyah. Maka kami pun tak mengenalinya. Kenapa? Ketika itu datang waktu salat, mengagungkan Allah Ta'ala itu lebih utama. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Segera kamu ingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memandang solat orang yang tidak menghadirkan kalbu bersama badannya. Lalu dalam satu hadis, Allah tidak memandang, la yanzurullah ila salatin la yahdur rajulu fiha qalbahu ma'a badanih. Allah Ta'ala tidak memandang sembahyang yang lelaki itu tidak hadir hatinya. Maka angkat takbir, tak ingat langsung. Dulu pernah datang, Ustaz macam mana sembahyang saya? Berapa? Saya angkat takbir, sudah tahiyat akhir. Baru sedar. Tak tahu berapa rakaat, tapi baik sembahyang beriman. Kalau saya main seorang, tahu berapa rakaat tahu kata. Dah, lepas tu saya pun tak tahu, saya baca Fatihah kedok. Astagfirullahaladzim. Dia mari jumpa, dia tak ingat dia baca Fatihah kedok. Sedar tahiyat akhir. Sedar tahiyat akhir. Allah, bahaya begitu. Hati rasa mana tak sedap. Kalau tak sedap, tak apa, sembahyang semula. Mayam mula pun gitu juga. Bahaya begitu. Jangan sampai begitu. Wala takum minal ghafilin. Tak, macam mana kita kena kembali kepada Allah, bertaubat, hidupkan zikir. Zikir setiap hari. InsyaAllah hilang penyakit waswas, hilang penyakit mana lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila Ibrahim Al-Khalil sedang mendirikan sembahyang. Ini orang soleh zaman dulu. Kalau dia nak sembahyang, jantung dia kuat, gong kuat. Sampai dikatakan kedengaran dengan jarak lebih kurang 2 km. Begitu. Maknanya, tak pernah dengar ke kisah bagaimana anak kepada Fudail bin Iyad. Ketika mana Fudail bin Iyad sembahyang, anak dia jadi makmum. Fudail bin Iyad, dia baca ayat tentang azab. Anak dia jatuh, tengok-tengok mati dalam sembahyang. Apa kata Fudail bin Iyad? Aku tak tahu anak aku ada di belakang. Kalau ada di belakang, dia tak baca dah kisah mengenai azab. Mati. Begitu orang-orang dahulu, hati mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'id At-Tanuki apabila mendirikan sembahyang, Sa'id ini kalau dia sembahyang, dia angkat takbir, dia akan menangis sampai habis sembahyang. Angkat takbir, air mata keluar sama. Habis sampai basah janggut dia. Begitulah tiap kali dia sembahyang. Namanya Sa'id At-Tanuki. Maknanya orang-orang soleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam satu cerita yang lain Rasulullah tengok dalam satu yang lain, seorang yang sembahyang dia main janggut. Bapa dia main janggut? Sebab dia ada janggut. Maka dia main janggut ketika sembahyang. Lalu Rasulullah mengatakan, kalaulah hati dia itu khusyuk, maka khusyuklah juga anggota dia. Batu kalau berdiri jangan duduk depan belakang, kiri kanan. Itu tanda memang tidak khusyuklah tu maknanya. Dan jika waktu sembahyang pula Sayyidina Ali masuk waktu sembahyang, Sayyidina Ali akan menggigil, pucat mukanya, lalu tanya, apa yang kena pada kamu wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali? Dia kata, setelah datang satu amanat, yang mana amanat ini Allah telah tawarkan kepada langit, bumi, gunung, semuanya tolak nak pikul. Ada pun manusia sanggup memikulnya. Maka demikianlah takutnya Sayyidina Ali sampai menggigil apabila masuk waktu sembahyang. Diriwayatkan bahawa Ali ibnu Hasan berwuduk. Bila berwuduk saja dia kelihatan pucat. Lalu ditanya, apa yang terjadi pada kamu?
katanya, aku ini takut kerana di hadapan siapa nanti aku akan berdiri. Maknanya dia sedar dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Hatim Al-Asam pernah ditanya tentang sembahyang. Apabila saja masuk waktu sembahyang, aku menyempurnakan wudu. Kemudian aku pun pergi tempat sembahyang. Aku pun duduk di situ. Dengan tubuh aku tetap menyatu. Yang ini tetap betulkan tubuh anggota aku. Lalu aku berdiri sembahyang. Bila aku berdiri sembahyang, aku menjadikan Kaabah di hadapan kedua kening aku. Dan siratan mustaqim di bawah kaki aku, syurga di sebelah kanan aku, neraka di sebelah kiri aku, malaikat maut di hadapan aku. Lalu aku menganggap itulah sembahyang yang terakhir. Kata tok imam kita apa? Sallu salatan muwaddi'. Sembahyanglah kamu seumpama sembahyang ucapan selamat tinggal. Lalu dalam keadaan macam itu, maka aku menganggap inilah sembahyang aku yang terakhir. Kemudian aku harap betul-betul pada Allah, Allah terima. Dan aku sangat takut ibadat aku tidak diterima oleh Allah. Lalu aku pun bertakbir dengan penuh keteguhan hati. Aku membaca Al-Quran, aku baca surah dengan tartil. Kemudian aku pun rokok dalam keadaan hati aku rendah. Kemudian aku sujud dengan keadaan hati hina dan tunduk dengan penuh kekusyukan. Aku pun duduk di atas kaki sebelah kiri, menumpukan kaki kanan di atas ibu jari kaki, serta menyertakan semua amalan-amalan sembahyang dengan penuh keikhlasan. Tetapi aku pun tak tahu sembahyang aku diterima ataupun tidak diterima. Begitu habis dah sembahyang dengan penuh tertib dah, tapi rasa takut terima ke tak terima amal ibadat aku ini. Ibnu Abbas berkata, 2 rakaat yang sembahyang disertai dengan tafakur ingat kepada Allah lebih baik daripada hati lalai walaupun berpuluh-puluh rakaat. Lalu Nabi Muhammad bersabda, pada akhir zaman orang-orang daripada umat aku pergi masjid, lalu mereka pun duduk dalam masjid sementara yang mereka ingat hanya dunia saja dan kecintaan kepada dunia. Lalulah dikatakan, jangan kamu berkumpul dengannya dan jangan kamu berkumpul sama mereka. Allah tidak memerlukan mereka. Ya'ti 'alan nasi zamanun yatahallakuna fil masajid yahammuhum illa dunya fala tujalisunahum. Inilah hadis yang Nabi ingatkan. Jangan kamu duduk dalam masjid cakap-cakap lagi bab dunia. Akhir sekali bab dunia itu masuk dalam sembahyang kamu, sedangkan kamu duduk dalam masjid. Al-Hasan meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahu tak kamu pencuri yang paling jahat? Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang mencuri dalam sembahyang. Dah nak curi ke mana dalam sembahyang? Dia tidak menyempurnakan rokok dan sujud. Jangan tidak ada tamak ninah. Rokok, sujud, biar ada tamak ninah. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Hal yang pertama dihisap oleh hamba Allah Ta'ala di hari kiamat adalah sembahyang. Jika sempurna, dimudahkan hisapannya. Tetapi jika tidak sempurna, maka Allah berkata pada malaikat, hamba-Ku ini mengerjakan sembahyang sunat ke tak sembahyang kerja? Kalaulah ada, sempurnakan sembahyang sunat tadi, tapung sembahyang wajib yang dia tak sempurna. Para jamaah ingat, kita sudah ada dalam masjid. Apa salah kita sembahyang sunat rawatib? Jangan lepas sembahyang terus balik gitu saja. Kenapa perlu sembahyang sunat rawatib? Kerana sembahyang sunat rawatib menyempurnakan sembahyang fardu kita yang tidak sempurna. Jadi kena ingat perkara itu. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada kurnia kepada hamba yang lebih baik daripada ia diberitahu tentang solat 2 rakaat lalu dia menegakkan. Tidak ada benda yang paling afdal atas muka dunia ialah sembahyang. Lebih afdal daripada segala-galanya. Sayyidina Umar Al-Khattab nak mengerjakan sembahyang. Bila nak mengerjakan sembahyang, Sayyidina Umar ni menggigil sampai gigi dia bunyi tak gitu. Bunyi. Lalu orang tanya, bapa kena denganmu tu? Apa yang terjadi dengan kamu? Dia kata, telah tiba amanat untuk menegakkan sembahyang fardu. Aku tak tahu bagaimana nak memikulnya. Tanggungjawab besar ini. Khalaf Ibnu Ayyub mengerjakan sembahyang. Tiba-tiba ada satu binatang kumbang yang besar sengat dia sampai keluar darah. Dia tak rasa sembahyang macam biasa.
kita gatal sikit pun gelesoh kita maknanya. Kayak aku sujud dan aku garu je katanya. Maka ini dia sembahyang kena sengat binatang sampai berdarah ketika itu, tapi dia tidak merasakan. Lalu lepas sembahyang orang pun kata, darah dekat pakaian kamu. Dia pun pergi bersihkan pakaian dia tadi. Orang pun kata, itu ada kumbang besar sengat kamu tadi. Sampai keluar darah. Dia kata, aku tak rasa benda pun. Tak rasa benda, tidak merasakan. Dia kata, kenapa macam begitu? Apakah hal seperti ini akan dapat dirasa? Sedangkan aku sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa. Takkan benda aku nak rasa? Aku berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa, serta malaikat maut ada di belakang aku. Neraka di kiri, siratal mustaqim berada di bawah kaki aku. Begitu. Dan ada satu orang yang bernama Amma Ibn Zal. Beliau ini sakit tangan. Dia seorang ahli zuhud, ahli ibadat. Bila tangan dia sakit, lalu doktor pun cek. Doktor kata kena potong tangan. Tangan dia kena potong. Dia kata potonglah. Ambil tangan potong. Potonglah. Kata dia, kami tak boleh potong gitu, kami kena ikatmu. Kayak dia gelepoh saja. Maknanya gelepoh. Sebab zaman dulu mana ada obat bius macam kita. Kayak gini gelepoh. Dia kata gini, tak payah ikat saya. Tak payah ikat saya. Macam mana? Begini, kalau kamu nak potong, kamu potong dengan apabila aku mulakan solat. Ketika mana aku sembahyang, maka ketika itu kau potonglah tangan aku. Maka dia pun mula sembahyang. Bila mula sembahyang, orang pun pegang tangan dia. Gaji ke benda tak tahu lah. Potong tangan dia. Potong tangan dia. Lepas sembahyang tengok tangan dia sudah tak ada. Tanya macam mana? Aku tak rasa sakit sikit pun. Sebab apa? Sebab berdiri di hadapan Allah. Begitu juga kalau tidak silap nama Sa'id Ibn Musayyab. Sa'id Ibn Musayyab ini, beliau ini ahli ibadat. Lalu satu ketika beliau punya kaki kena potong. Lalu ketika mana kaki dia nak kena potong, kata atibak, kata doktor-doktor, tak ada jalan lain. Jalan lain. Kalau kamu nak, kami ada buat satu herba makanan, makan kamu pensan. Dia kata tak payah. Ketika aku sembahyang, memotonglah kaki aku. Maka terpotonglah kakinya. Dia tak rasa apa-apa. Begitulah orang-orang khusyuk. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan khusyuk kita dalam solat. Wallahu a'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman thayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Apa-apa yang berkaitan dengan perkara yang selain daripada akhirat, maka inilah yang dimasukkan dalam satu hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak merasa kamu melihat Allah, maka ketahuilah, biar kamu rasa kamu diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhusyukan ini adalah mendatangkan rasa takut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan sembahyang. Namun demikian, ulama itu perbahasan daripada ulama sufi, ulama tasawuf, ulama fiqh mendatangkan khusyuk secara zahir. Seperti khusyuk itu apabila seorang itu sembahyang, maka tubuh badannya itu tetap tidak bergerak ke kiri kanan, hanya memandang kepada tempat sujud. Kemudian ketika mana ia sembahyang, dia memahami apa yang ia baca. Ketika mana dia sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka di dalam hatinya mendatangkan segala puja dan puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang pemurah lagi maha mengasihani, sampai kepada akhirnya At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatu Lillah. Segala kehormatan, segala kemuliaan, segala keberkatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendatangkan
apa yang ia baca supaya dia faham dan dia menyibukkan dengan perkara itu. Maka sebahagiannya mengatakan itu sudah khusyuk mengikut kedudukan orang. Maknanya secara kesimpulan, seorang yang khusyuk di dalam sembahyang berusaha sedaya upaya ketika mana dia sembahyang tidak menyibukkan kepada urusan yang selain daripada akhirat. Adapun dia menyibukkan urusan akhirat, sehingga ada ulama mengatakan ketika aku berdiri aku merasakan di bawah tapak kakiku ada siratal mustaqim, di hadapannya ada neraka, di kiri kanan adanya syurga, di belakang ada malaikat maut. Sehingga aku merasakan bahawa itulah sembahyangku yang terakhir. Maka kata ulama, menyibukkan diri di dalam hati mengenai akhirat ketika sembahyang masih lagi termasuk di dalam kekhusyukan sembahyang. Mengikut kadar-kadar yang tertentu, ulama sufi tasawuf antaranya Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lain, kekhusyukan di dalam sembahyang membawa perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia berdiri, dia mengetahui di hadapan siapa yang dia berdiri. Maka ketika itu sudah pasti dia tidak mengambil berat yang lain, hanya menumpukan di hadapan Rabbul Jalal Jalla Jalaluh, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain menjadikan sebagai sebahagian daripada pekerjaan anggota badan. Ulama sufi membahaskan pekerjaan khusyuk, pekerjaan hati. Ulama fiqh membahaskan pekerjaan khusyuk adalah pekerjaan anggota badan. Maka yang dikatakan khusyuk ini adalah pandangan ulama fiqh. Ingat kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Lalu dikatakan bahawa seperti apa? Seperti tenang ketika mana beribadah, ketika berdiri dengan tegak. Para sahabat Nabi, mereka sembahyang tengah hari di hadapan Kaabah, burung tenggek atas kepala. Maka dikatakan burung itu menyangka bagaikan pagar di atas kepala sahabat Nabi. Nak kabur berdiri sahabat Nabi macam ke pagar, duduk tegak begitu. Maknanya, maka dikatakan khusyuk adalah ketenangan, yakni tidak berpaling dan tidak bersenda-senda ataupun tidak bermain-main ketika mengerjakan solat. Mereka berpendapat, mereka berselisih pandangan, berbeza pendapat tentang kekhusyukan, tetapi adakah dan selain itu adakah ini menjadi fardu dalam sembahyang, tak khusyuk tidak sah, ataupun dia sebagai keutamaan afdal saja, tak khusyuk pun sah sembahyang. Itu pula dibahas oleh para ulama. Maka mengenai khusyuk ini kedua-duanya benar. Maka dari segi zahir memandang kepada anggota yang tenang, sembahyang tetap tubuh badan, tetapi dari segi batin, yakni mendatangkan rasa takut dengan menyibukkan diri, menyibukkan hati dengan perkara yang berkaitan dengan akhirat, ataupun hanya memikirkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berpegang dengan pendapat yang pertama itu macam mana, yang mengatakan rasa takut itu, lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang sembahyang itu, Allah berfirman, Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati aku. Dengan arti kata, ingat kepada Allah tu dalam keadaan zikir. Dan lawan pada zikir ingat, lawan pada ingat itu lalai. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai. Maka dikatakan bahawa apabila kita sembahyang berdasarkan kepada ayat ini, orang yang takut pada Allah dia pasti ingat Allah. Maka katanya sembahyang itu khusyuk membawa kepada ingat kepada Allah. Namun berdasar ayat ini, ulama fiqh kata begini, Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan kamu ingat aku.
Maka berdasarkan hadis yang lain, ada orang yang dapat penuh, ada orang yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/8. Maka berdasarkan itu menunjukkan bahawa sembahyang seseorang itu dikira banyak mana dia ingat kepada Allah. Banyak mana dia ingat. Mungkin pada rakaat pertama Fatihah ingat sikit, masa rakaat ingat sikit, yang lain lalai. Naik rakaat kedua balik ingat balik pada Allah. Hakimis salata li zikri, dirikan sembahyang dalam keadaan kamu mengingati Allah. Mengingati Allah itu mengatakan bahawa Allah mengikut ingat kamu kepada Allah. Ini pandangan ulama fiqh. Ulama sufi berbeza. Apa bezanya? Satu hari Imam Syafi'i ini bertemu dengan gurunya Syaiban. Syaiban ra'i, Syaiban pengembala kambing. Dia gembala kambing, tapi dia ini guru musyrik kepada Imam Syafi'i. Lalu Syaiban kata, "Hei Syafi'i, mari sini. Kamu pergi sana." Imam Syafi'i pergi sana. "Kamu buat begini." Imam Syafi'i buat begini. Orang kata Imam Syafi'i ini kalau duduk di depan Syaiban macam budak-budak, sedangkan ia imam besar. Siapa Syaiban ini? Sampai Imam Syafi'i begitu. Sampailah Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid dia yang alim, bertanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kamu tidak mengenali Syaiban. Kalau kamu berjumpa dengannya, kamu tidak akan dapat mendengar kecuali perkataan yang baik-baik daripada dia. Maka datanglah Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan Imam Syafi'i di hadapan Syaiban. Kata Imam Syafi'i, "Wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad," bertanyalah kepada Syaiban. Imam Ahmad tengok gembala kambing, nak tanya benda. Kalau ulama boleh tahan juga nak tanya. Maka dia tanyalah satu soalan mudah-mudah sahaja. Orang yang sembahyang, ketika mana dia sembahyang, dia tak ingat rakaat 3 ke 4, nak buat macam mana? Katanya Syaiban, ada 2 mazhab. Nak ikut mazhab aku ke nak ikut mazhab kamu? Imam Ahmad terkejut, 2 mazhab? Mazhab aku macam mana? Mazhab kamu macam mana? Kata Syaiban, ada pun di dalam mazhab kamu orang yang sembahyang, dia berfikir 3, 4, 3 pasti, 4 ragu-ragu. Maka al-yakinu, 3 pas yakin, 4 ragu-ragu. Al-yakinu la yuzalu bisyak, yakin tidak dapat dihilang dengan syak. Ambil yang yakin. Maka 3 memang 3, 4 dah pasti lagi. Maka ketika dia ragu 3, 4, ambil 3. Maka tambahlah 1 rakaat dan sujud sahwi. Oh, betul lah. Dah mazhab kamu? Kata Syaiban, ada pun mazhab aku, orang itu sembahyang tidak sah. Orang itu sembahyang tidak sah. Dia adalah orang yang lalai kepada Allah. Dia berhak mendapat azab daripada Allah. Terkejut Imam Ahmad. Ada riwayat kata Imam Ahmad pensan. Maknanya itu pandangan ulama sufi. Depan kita bukan ahli sufi belaka. Buat sufi ada. Maka kita dengan menghukum secara umum dari segi sah sembahyang, mana-mana yang menepati rukun, tidak ada yang membatalkan sembahyang, tidak ada perkara yang membatalkan wuduk ketika sembahyang kamu dikira sah. Dikira sah apabila kamu sudah mencapai pembersihan hati, makam kamu semakin tinggi sampai kepada muqarrabin. Ada pun lalai itu jadi tidak sah apabila orang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dikatakan, kenapa Allah Ta'ala sebut wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai. Al-Imamu Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Ibnu Sirin, katanya, saya diberitahu bahawa ketika jika Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, satu ketika pernah Rasulullah sembahyang, tiba-tiba baginda mengangkat pandangannya ke langit. Tengok-tengok, ni Rasulullah
Rasulullah sembahyang, Rasulullah pandang ke langit. Ketika itu turun suratul Al-A'raf ayat 205, wala takum minal ghafilin. Ya Muhammad, ya Rasulullah, jangan kamu jadi orang yang lalai. Maka kata ulama, ayat ini diturun kerana Rasulullah sembahyang ketika itu pandangan Rasulullah ke langit. Sebenarnya Rasulullah orang yang paling khusyuk. Teguran itu adalah teguran untuk ummah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau Rasulullah pandang ke atas, Rasulullah pandang bawah, tepi kanan, Rasulullah tetap khusyuk. Bahkan Rasulullah menyatakan di dalam hadis yang lain, inni arakum min wara'i zahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Kata Rasulullah, aku mengetahui apa yang kamu lakukan di belakang aku ketika mana engkau rakaat, ketika mana engkau sujud. Bayangkanlah, Rasulullah ketika rakaat dia tahu sahabat dia buat benda apa belakang. Ketika mana Rasulullah sujud, Rasulullah tahu sahabat benda apa buat akal. Inni arakum, aku melihat kamu, min wara'i zahri, apa yang berada ketika mana kamu berada di belakang aku. Idza raka'tum wa idza sajadtum, ketika mana engkau rakaat, ketika mana engkau sujud. Maknanya kalau belakang Nabi, ketika mana engkau rakaat, ketika mana Rasulullah rakaat lah. Sebab Rasulullah jadi imam. Begitu Rasulullah tahu. Tapi Allah beritahu, wala takum minal ghafilin. Wahai Muhammad, jangan jadi kamu lalai. Nak beritahu Rasulullah tidak lalai. Tapi kalaulah tidak turun ayat ini, maka menjadi sunnah pula tengok ke langit. Pakat tengok bawah mula lalai, tengok atas lagi lalai. Maknanya tengok atas, warna kipas dak musim ni, tak ingat nak buka kipas, patut panas. Maknanya jadi lalai kita kepada Allah. Tundukkan pandangan kamu pada tempat sujud. Maka Abdul Razak menambahkan, Allah memerintahkannya Rasulullah agar khusyuk dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat, ketika mana kamu sembahyang di hadapan Kaabah, nak lihat Kaabah ke nak lihat tempat sujud? Kerana orang yang melihat Kaabah itu mendapat pahala. Maka ketika mana sembahyang, nak melihat Kaabah ke nak melihat tempat sujud? Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat, ada pun di dalam sembahyang, walaupun kamu sembahyang di hadapan Kaabah, ketika sembahyang lihat tempat sujud lebih afdal daripada lihat Kaabah. Tetapi lepas sembahyang, lihat Kaabah lebih afdal daripada melihat tempat lain. Maka di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya ke langit, lalu turun ayat ini. Bila turun ayat ini, baginda serta-merta menundukkan kepalanya memandang kepada tempat sujud. Maka begitulah Allah Ta'ala mendidik umat. Zahir itu menegur Rasulullah, itu zahir. Hakikatnya mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sembahyang melihat kepada tempat sujud. Al-Hasan meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis menceritakan bahawa masalus salatil khamsi kamasalin nahrin jari ala babi ahadikum kasirul ma yatasilu fihi kulla yaumin khamsa marad wa hal yabqa alaihi minad daranin asyai'. Maka dikatakan bahawa dalam satu hadis, perumpamaan sembahyang 5 waktu seperti sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah seseorang daripada kamu. Gambarannya, depan rumah kamu ada sungai yang mengalir. Kemudian dia pun mandi di situ 5 kali sehari. Maka saya suka mengamalkan kalau setiap kali nak sembahyang, kalau boleh nak mandi. Sebab apa? Berdasarkan hadis ini. Supaya kita sembahyang dalam keadaan segar, supaya tak ada mengantuk-mengantuk. Kerana dibaca dalam hadis, maknanya jaga-jaga mengantuk, menguap dalam sembahyang itu menyebabkan syaitan tertawa pada kita.
Maka macam mana? Berdasarkan hadis ini gambaran saja. Seperti di hadapan rumah kamu ada sungai dan kamu mandi 5 kali sehari. Adakah kotoran lagi? Dodang kotor, mandi pula. Dodang kotor, mandi pula. Sudah pastilah bersih. Begitulah sembahyang 5 waktu. Maka bersih, terhilanglah sisa-sisa dosa. Dengan sebab kita sembahyang. Tapi dosa itu dosa kecil, bukan dosa besar. Artinya sembahyang 5 waktu itu menyucikan dosa dan tidak meninggalkan sisa sedikit pun selain daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar para jemaah kita kena taubat nasuha. Contoh boleh jadi pernah minum arak, ini contoh je. Pernah minum arak ke, pernah berzina ke, pernah apa lagi, berjudi ke, dosa-dosa besar ni. Satu hari Nabi menangis. Datang malaikat Jibril. Kenapa menangis? Aku ingat umat aku, kata Rasulullah. Maka aku ingat umat aku ini, aku bimbang dimasukkan dalam neraka. Malaikat Jibril beritahu pada Allah. Lalu malaikat Jibril pun beritahu pada Rasulullah. Allah berkata tentang umatmu, kalau umatmu buat dosa banyak sekalipun, tiba-tiba dia bertaubat 1 bulan, terus Allah ampun semua sekali. Rasulullah kata 1 bulan tu bimbang, lama lagi umat aku 1 bulan. Takut dalam 1 bulan tu dia terjebak balik. Lalu diberitahu lagi oleh malaikat Jibril 1 minggu. 1 minggu pun Rasulullah tak puas hati lagi. Lalu kata 1 hari. 1 hari pun Rasulullah tak puas hati lagi. Lalu dikatakan 1 jam. Rasulullah kata 1 jam pun tambah. Lalu katanya, selagi mana sempat bertaubat, walau dosa banyak, Allah ampunkan selagi mana itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat yang begitu besar. Namun jangan tunggu begitu. Kita sembahyang setiap hari, kita tambahlah sembahyang kita ni ada lekat dosa besar. Maka kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila dosa besar diampunkan, dosa kecil dihilangkan, ringan seseorang itu nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal itu diperolehi apabila sembahyang tersebut dilakukan dengan hadirnya hati, dan jika tidak, kalau tak hadir hati, bimbang nanti sembahyang akan menyebabkan tertolak, wal iyazubillah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, difardukan sembahyang, diperintahkan haji dan juga tawaf serta disyiarkan ibadat hanya untuk menegakkan zikir kepada Allah. Semua kita beribadat dalam keadaan berzikir kepada Allah. Jika hal-hal tersebut tidak terdapat di dalam hati, tak kiralah sembahyang, tawaf, haji umrah dan sebagainya, serta tidak untuk mencari keagungan dan juga ketakutan pada Allah, bererti zikirmu tidak bernilai. Itulah nak bagi tahu besar kedudukan zikir. Sembahyang tak boleh tinggal dengan zikir. Saya pernah bertanya dengan guru saya. Saya bertanya bagaimana mengenai khusyuk sembahyang. Dia kata, Ustaz, masa tu saya dah kuliah dah, bukan masa belajar pondok ni. Dia kata, satu orang syekh. Dia kata, Ustaz, khusyuk ini bukan amalan zahir. Khusyuk ini amalan hati. Yang tidak khusyuk itu disebabnya hati yang tidak khusyuk. Ketika mana kamu sembahyang, kamu tidak khusyuk kerana hati kamu itu liar, banyak lagi dosa. Baik, kita tahu hati kita ini liar. Kita tahu hati kita ini ada benda yang boleh menyerang hati kita. Ketika mana kita sembahyang, tak ingat-ingat pun, tiba-tiba sembahyang ingat selalu. Orang bertanya dengan satu orang, Imam Ahmad, saya lupa dah. Dia kata, saya ini ada hilang barang, tak ingat untuk mana. Imam itu, rasanya Imam Ahmad kalau tidak silap. Dia kata apa? Dia kata, kamu pergi sembahyang. Dia pun sembahyang. Lepas sembahyang, Allah dia pada terima kasih, jumpa sarang barang. Lepas sembahyang jumpa. Macam mana imam boleh tahu kalau barang hilang tu? Kata imam tu, aku tahu dah mu ni, kalau sembahyang mu cari dalam sembahyang. Cari dalam sembahyang, lebih cepat ingat daripada luar sembahyang. Cari angkat takbir Allahu Akbar, setan pun kata, mu ingat tak mu tok mana? Masa mu tu angkat baca Fatihah, rukuk Allahu Akbar, bukan mu tok kat tiang tu.
Saya tengok kat tiang tu. Kalau tak ada kat tiang, kamu duduk atas meja kejap. Lepas tu pergi kat tiang tu. Mana je lepas mayang je tengok atas meja kat tiang. Ada sungguh. Maknanya apa? Memang hati liar. Apa kata guru saya? Guru saya kata begini. Dia kata begini. Ingat, pekerjaan khusyuk adalah pekerjaan hati. Selagi mana kamu tidak mengambil berat pada hati, selagi itulah kamu tidak akan dapat khusyuk. Satu. Kemudian dia kata tentang khusyuk, kamu tengok ayat Quran, aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan ingat kepada aku dan keadaan zikir. Sembahyang kalau kamu nak khusyuk, kamu tidak ada zikir, daripada mana kamu nak dapat khusyuk? Kalau kamu tidak ada zikir. Tidak ada zikir. Kemudian ketika mana sembahyang kita sedang berlawan. Kita berlawan dengan siapa? Kita berlawan dengan syaitan. Kanzab nama dia. Dia akan bisikan. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Dia pun tanya, jalan raya ke lebuh raya? Dia tanya, jalan yang lurus, dia kata. Lebuh raya lebih lurus dia. Lebuh raya lurus lagi daripada jalan raya biasa, dia ada kona-kona. Maknanya, jadi kita pun kata lebuh raya, ikut gaya-gaya dia selalu. Sedang berlawan. Bila kita berlawan, yang pertama, kita tidak ada benteng senjata. Yang kedua, kita tidak ada latihan. Sudah pasti kita kalah. Main bola terus berlawan, berlatih tak ada. Sebab tu kita kalah. Apa latihan? Itu dipanggil riyadhah. Riyadhah tu kena zikir. Zikir ini menjadi benteng. Hati kita ini akan diserang. Kita tahu dah, kita buat satu tanaman, dekat tanaman itu kita tahu dah ada binatang-binatang perosak pada tanaman kita. Jadi nak macam mana? Buat pagar. Maka pagarlah hatimu dengan zikir sebelum kamu solat. Bila kamu sebelum solat kamu berzikir, mungkin kita tak sempat, malam-malam kita zikir dah. Untuk nak simpang kita. Malam-malam nak tidur 2,000, 3,000. Kenapa? Itu zikir kita. Untuk nak buat benteng kita nak sembahyang 5 waktu. Itu amalan orang-orang soleh. Lalu dia kata guru tu, dia kata pada saya, sebelum malam mesti ada masa kamu dengan Allah untuk berzikir. Kalau tidak, sembahyang tanpa zikir, daripada mana jalan kamu nak khusyuk kepada Allah? Kerana ini bukan amalan zahir. Ulama fiqh zahir tegak betul-betul. Tapi ulama sufi kata, ikat hati kamu dengan zikir supaya sembahyang kamu mendatangkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya wal munkar, lam yazdad minallah illa bu'da." Barang siapa yang sembahyangnya tidak dapat mencegah keji dan munkar, dia sembahyang tak dapat jaga lidah. Dia sembahyang dia tak dapat menjaga perbuatan dia yang zalim tadi, ataupun dia sembahyang dia kekal buat maksiat. Lalu sembahyang itu bukan semakin dekat, dia semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ahli solat, tapi kita juga jenis orang yang buat maksiat. Waliyazubillah. Jangan sampai kita orang solat, tapi kita lepas sembahyang sama je dengan orang tak pergi masjid. Dari segi percakapan kita, nak kata-kata, nak mendapa ni, nak kutuk orang, nak tuduh orang. Kita orang masjid pergi sembahyang, kita beribadat, sembahyang jemaah, tapi tak ada beza dengan orang yang tak pergi. Yang tak pergi itu. Jadi mana yang mencegah? Tidak akan sama sebenarnya orang yang pergi masjid dengan tidak pergi masjid. Orang yang pergi masjid, orang yang beriman oleh kepada Allah. Allah akui sendiri, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang pergi ke masjid ini, Allah sendiri kata, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nak tengok orang itu keimanan dia setinggi mana, tengok dia pergi ke masjid ke tidak.
Kalau dia ulang-alik ke masjid, itu tanda ada keimanan tinggi. Kalau orang tu tak berapa pergi ke masjid, kurang iman dia. Sebab itu Allah sebut, innama ya'muru masajidallah, orang yang makmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tapi nak tengok macam mana? Tengok amalan dia, perbuatan dia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kamu kena bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik. Tetapi tidak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, bermakna semakin jauh daripada Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ingat para jemaah, jangan kita terlibat dengan menuduh orang. Jangan kita terlibat dengan buruk sangka pada orang. Jangan kita terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan orang lain seperti fitnah dan seumpamanya, nanti membawa sembahyang kita tidak memberi manfaat. Waliyazubillah. Abu Bakar Ibnu Abdullah berkata, anak Adam, apabila anda mau datang kepada Allah tanpa izin, tak payah minta izin nak jumpa Allah dan nak cakap dengan Allah, tak ada pakai perterjemahan, kamu boleh. Dah bagaimana caranya? Kamu ambil air semayang, sempurnakan wudu, kamu pergi dekat mihrab, tempat imam, di hadapan tu, di hadapan sejadah, kemudian kamu angkat takbir, kamu semayang, itu tanda kamu datang pada Allah. Dan ketika itu kamu sedang berkata-kata dengan Allah. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kami, cakap-cakap dengan kami katanya. Kata Siti Aisyah, Rasulullah ni kalau dengan isterinya dia sangat mesra. Tiba-tiba datang waktu sembahyang, Siti Aisyah kata, bagaikan Rasulullah tak kenal kita. Kita pun tak kenal Rasulullah, kata Siti Aisyah. Maka kami pun tak mengenalinya. Kenapa? Ketika itu datang waktu salat, mengagungkan Allah Ta'ala itu lebih utama. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Segera kamu ingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memandang solat orang yang tidak menghadirkan kalbu bersama badannya. Lalu dalam satu hadis, Allah tidak memandang, la yanzurullah ila salatin la yahdur rajulu fiha qalbahu ma'a badanih. Allah Ta'ala tidak memandang sembahyang yang lelaki itu tidak hadir hatinya. Maka angkat takbir, tak ingat langsung. Dulu pernah datang, Ustaz macam mana sembahyang saya? Berapa? Saya angkat takbir, sudah tahiyat akhir. Baru sedar. Tak tahu berapa rakaat, tapi baik sembahyang beriman. Kalau saya main seorang, tahu berapa rakaat tahu kata. Dah, lepas tu, saya pun tak tahu, saya baca Fatihah kedok. Astagfirullahaladzim. Dia mari jumpa, dia tak ingat dia baca Fatihah kedok. Sedar tahiyat akhir. Sedar tahiyat akhir. Allah, bahaya begitu. Hati kat sana tak sedap. Kalau tak sedap, tak apa, sembahyang semula. Sembahyang mula pun gitu juga. Bahaya begitu. Jangan sampai begitu. Wala takum minal ghafilin. Macam mana kita kena kembali kepada Allah, bertaubat, hidupkan zikir. Zikir setiap hari. InsyaAllah hilang penyakit waswas, hilang penyakit mana lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila Ibrahim Al-Khalil sedang mendirikan sembahyang. Ini orang soleh zaman dulu. Kalau dia nak sembahyang, jantung dia kuat, gong kuat. Sampai dikatakan kedengaran dengan jarak lebih kurang 2 km. Begitu. Maknanya, tak pernah dengar ke kisah bagaimana anak kepada Fudail bin Iyad. Ketika mana Fudail bin Iyad sembahyang, anak dia jadi makmum. Fudail bin Iyad, dia baca ayat tentang azab. Anak dia jatuh, tengok-tengok mati dalam sembahyang. Apa kata Fudail bin Iyad? Aku tak tahu anak aku ada di belakang. Kalau ada di belakang, dia tak baca dah kisah mengenai azab. Mati. Begitu orang-orang dahulu, hati mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'id At-Tanuki apabila mendirikan sembahyang, Sa'id ini kalau dia sembahyang, dia angkat takbir, dia akan menangis sampai habis sembahyang. Angkat takbir, air mata keluar sama. Habis sampai basah janggut dia. Begitulah tiap kali dia sembahyang. Namanya Sa'id At-Tanuki. Maknanya orang-orang soleh.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam satu cerita yang lain Rasulullah tengok dalam satu yang lain seorang yang sembahyang dia main janggut. Bapa dia main janggut? Sebab dia ada janggut. Maka dia main janggut. Dia main janggut ketika sembahyang. Lalu Rasulullah mengatakan, kalaulah hati dia itu khusyuk, maka khusyuklah juga anggota dia. Sebab tu kalau berdiri jangan duduk depan belakang, kiri kanan. Itu tanda memang tidak khusyuk lah tu maknanya. Dan jika waktu sembahyang pula Saidina Ali masuk waktu sembahyang, Saidina Ali akan menggigil, pucat mukanya, lalu tanya, apa yang kena pada kamu wahai Amirul Mukminin Saidina Ali? Dia kata, setelah datang satu amanat, yang mana amanat ini Allah telah tawarkan kepada langit, bumi, gunung, semuanya tolak nak pikul, ada pun manusia sanggup memikulnya. Maka demikianlah takutnya Saidina Ali sampai menggigil apabila masuk waktu sembahyang. Diriwayatkan bahawa Ali ibnu Hasan berwuduk. Bila berwuduk saja dia kelihatan pucat. Lalu ditanya, apa yang terjadi pada kamu? Katanya, aku ini takut kerana di hadapan siapa nanti aku akan berdiri. Maknanya dia sedar dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Hatim Al-Asam pernah ditanya tentang sembahyang. Apabila saja masuk waktu sembahyang, aku menyempurnakan wuduk. Kemudian aku pun pergi tempat sembahyang. Aku pun duduk di situ. Dengan tubuh aku tetap menyatu. Yang ini tetap betulkan tubuh anggota aku. Lalu aku berdiri sembahyang. Bila aku berdiri sembahyang, aku menjadikan Kaabah di hadapan kedua kening aku. Dan siratan mustaqim di bawah kaki aku, syurga di sebelah kanan aku, neraka di sebelah kiri aku, malaikat maut di hadapan aku. Lalu aku menganggap itulah sembahyang yang terakhir. Kata tok imam kita apa? Sallu salatan muwaddi'. Sembahyanglah kamu seumpama sembahyang ucapan selamat tinggal. Lalu dalam keadaan macam itu, maka aku menganggap inilah sembahyang aku yang terakhir. Kemudian aku harap betul-betul pada Allah, Allah terima, dan aku sangat takut ibadat aku tidak diterima oleh Allah. Lalu aku pun bertakbir dengan penuh keteguhan hati. Aku membaca Al-Quran, aku baca surah dengan tartil. Kemudian aku pun rokok dalam keadaan hati aku rendah. Kemudian aku sujud dengan keadaan hati hina dan tunduk dengan penuh kekhusyukan. Aku pun duduk di atas kaki sebelah kiri, menumpukan kaki kanan di atas ibu jari kaki, serta menyertakan semua amalan-amalan sembahyang dengan penuh keikhlasan. Tetapi aku pun tak tahu sembahyang aku diterima ataupun tidak diterima. Begitu habis dah sembahyang dengan penuh tertib dah, tapi rasa takut terima ke tak terima amal ibadat aku ini. Ibnu Abbas berkata, 2 rakaat yang sembahyang disertai dengan tafakur ingat kepada Allah lebih baik daripada hati lalai walaupun berpuluh-puluh rakaat. Lalu Nabi Muhammad bersabda, pada akhir zaman orang-orang daripada umat aku pergi masjid, lalu mereka pun duduk dalam masjid sementara yang mereka ingat hanya dunia saja dan kecintaan kepada dunia. Lalulah kata, jangan kamu berkumpul dengannya dan jangan kamu berkumpul sama mereka. Allah tidak memerlukan mereka. Ya'ti 'alan nasi zamanun yatahallakuna fil masajid yahammuhum illa dunya fala tujalisunahum. Inilah hadis yang Nabi ingatkan. Jangan kamu duduk dalam masjid cakap-cakap lagi bab dunia. Akhir sekali bab dunia itu masuk dalam sembahyang kamu, sedangkan kamu duduk dalam masjid. Al-Hasan meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahu tak kamu pencuri yang paling jahat? Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang mencuri dalam sembahyang. Dah nak curi ke mana dalam sembahyang? Dia tidak menyempurnakan rokok dan sujud. Jangan tidak ada tamak ninah. Rokok, sujud biar ada tamak ninah. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Hal yang pertama dihisap oleh hamba Allah Ta'ala di hari kiamat adalah sembahyang. Jika sempurna, dimudahkan hisapannya. Tetapi jika tidak sempurna, maka Allah berkata pada malaikat, hamba-Ku ini mengerjakan sembahyang sunat ke tak sembahyang kerja? Kalaulah ada, sempurnakan sembahyang sunat tadi, tapung sembahyang wajib yang dia tak sempurna. Para jamaah ingat, kita sudah ada dalam masjid,
apa salah kita sembahyang sunat rawatib? Jangan lepas sembahyang terus balik gitu saja. Kenapa perlu sembahyang sunat rawatib? Kerana sembahyang sunat rawatib menyempurnakan sembahyang fardu kita yang tidak sempurna. Jadi kena ingat perkara itu. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada kurnia kepada hamba yang lebih baik daripada ia diberitahu tentang solat 2 rakaat lalu dia menegakkan. Tidak ada benda yang paling afdal atas muka dunia ialah sembahyang. Lebih afdal daripada segala-galanya. Sayyidina Umar Al-Khattab nak mengerjakan sembahyang. Bila nak mengerjakan sembahyang, Sayyidina Umar ni menggigil sampai gigi dia bunyi tak gitu. Bunyi lalu orang tanya, bapa kena ngemu tu? Apa yang terjadi dengan kamu? Dia kata, telah tiba amanat untuk menegakkan sembahyang fardu. Aku tak tahu bagaimana nak memikulnya. Tanggungjawab besar ini. Khalaf Ibnu Ayyub mengerjakan sembahyang. Tiba-tiba ada satu binatang kumbang yang besar, sengat dia sampai keluar darah. Dia tak rasa sembahyang macam biasa. Kita kata sikit pun gelesoh kita maknanya. Kayak gini aku sujud dan aku garu je katanya. Maka dia sembahyang kena sengat binatang sampai berdarah ketika itu, tapi dia tidak merasakan. Lalu lepas sembahyang orang pun kata, darah dekat pakaian kamu. Dia pun pergi bersihkan pakaian dia tadi. Orang pun kata, itu ada kumbang besar sengat kamu tadi sampai keluar darah. Dia kata, aku tak rasa benda pun. Tak rasa benda, tidak merasakan. Dia kata, kenapa macam begitu? Apakah hal seperti ini akan dapat dirasa sedangkan aku sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa? Takkan benda aku nak rasa? Aku berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa, serta malaikat maut ada di belakang aku, neraka di kiri, siratal mustaqim berada di bawah kaki aku. Begitu. Dan ada satu orang yang bernama Amma Ibnu Zar. Beliau ini sakit tangan. Dia seorang ahli zuhud, ahli ibadat. Bila tangan dia sakit, lalu doktor pun cek. Doktor kata kena potong tangan. Tangan dia kena potong. Dia kata potonglah. Ambil tangan potong. Potonglah. Kata dia, kami tak boleh potong gitu, kami kena ikatmu. Kayak dia gelepoh saja. Maknanya gelepoh. Sebab zaman dulu mana ada obat bius macam kita. Kayak gini gelepoh. Dia kata gini, tak payah ikat saya. Tak payah ikat saya. Macam mana? Begini, kalau kamu nak potong, kamu potong dengan apabila aku mulakan solat. Ketika mana aku sembahyang, maka ketika itu kau potonglah tangan aku. Maka dia pun mula sembahyang. Bila mula sembahyang, orang pun pegang tangan dia. Gaji ke benda tak tahu lah. Potong tangan dia. Potong tangan dia. Lepas sembahyang tengok tangan dia sudah tak ada. Tanya macam mana? Aku tak rasa sakit sikit pun. Sebab apa? Sebab berdiri di hadapan Allah. Begitu juga kalau tidak silap nama Sa'id Ibnu Musayyab. Sa'id Ibnu Musayyab ini, beliau ini ahli ibadat. Lalu satu ketika beliau punya kaki kena potong. Lalu ketika mana kaki dia nak kena potong, kata atibak, kata doktor-doktor, tak ada jalan lain. Jalan lain. Kalau kamu nak, kami ada buat satu herba makanan, makan kamu pensan. Dia kata tak payah. Ketika aku sembahyang, memotonglah kaki aku. Maka terpotonglah kakinya. Dia tak rasa apa-apa. Begitulah orang-orang khusyuk. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan khusyuk kita dalam solat. Wallahu a'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghfirna ilman nafi'an wa rzuqna fahman thayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.